Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Adi Syahid. Saya daripada saya mewakili kumpulan 3 serta ahli-ahli yang lain akan membentangkan tajuk persepsi pelajar PAS UiTHM mengenai semangat nasionalisme di kalangan remaja. Ahli kumpulan saya adalah mewakili saya sendiri, Nur Atika, Nur Afrina, Nur Afika Syahiman, Syahriman, Nur Afika Muhammad Nazar, Arisha Iliana, Nur Akila serta Afshin. Selamat sejahtera semua, nama saya Afshin dan saya akan membentangkan tentang bab 1. So, yang pertama adalah pernyataan masalah. Pernyataan masalah bermaksud masalah yang telah wujud akibat tiada sikap nasionalisme di kalangan remaja. Masalah pertama yang telah wujud adalah para remaja yang mengkritik para pembesar dan raja-raja Melayu yang tidak menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Dan yang kedua adalah anak-anak Melayu tidak mendapat pendidikan tentang perpaduan di kalangan mereka sendiri kerana pada zaman itu para penjajah British menjalankan dasar pecah dan perintah untuk memisahkan orang Melayu dengan kemajuan, dan ini memberi kesukaran kepada mereka untuk mendapatkan kebebasan dan juga kemerdekaan. Seterusnya adalah pernyataan kajian di mana kami meneliti kefahaman pelajar PAS UiTHM terhadap nasionalisme dan juga apakah persepsi mereka berkaitan kepentingan semangat nasionalisme di kalangan remaja pada zaman kini. Seterusnya adalah objektif kajian kita adalah untuk mengenal pasti kefahaman pelajar PAS UiTHM terhadap nasionalisme dan juga menganalisis setiap persepsi pelajar mengenai semangat nasionalisme di kalangan remaja. Bagi orang Melayu, pemakaian baju Melayu, baju kebaya, baju kurung melambangkan kaum orang Melayu yang dipakai semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Orang Cina pula mempunyai pakaian semasa pergerakan Hanfu Malaysia pada tahun 2007 dengan memakai pakaian Cheongsam dan Samfu semasa perayaan Tahun Baru Cina dan Cap Gomeh. Orang India pula merayakan perayaan Hari Deepavali dan Thaipusam dengan memakai sari, kurta dan dhoti dengan menari tarian Selimpi dan Shana Raku. Baba dan Nyonya adalah golongan keturunan kaum Cina di negeri Melaka. Sebahagian mereka enggan mengaku bahawa mereka orang Cina, tetapi rakyat British berbangga dengan kedudukan ini. Suku kaum Banjar pula adalah penduduk asal Kepulauan Borneo sejak berabad-abad dengan kewujudan bangsa Melayu di Nusantara. Kerana suku kaum Banjar ini adalah sepihan Melayu gelombang kedua yang datang ke Nusantara. Antara kepentingan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat ialah mewujudkan rakyat mempunyai semangat nasionalisme yang saling bekerjasama dan bertoleransi antara satu sama lain. Dengan mengamalkan semangat nasionalisme ini, semua kaum dapat mengamalkan kebudayaan, adat resam, agama dan bahasa masing-masing yang mempunyai kepribadian budaya dan identiti tersendiri sehingga sekarang. Masyarakat Malaysia masih hidup dalam keadaan harmoni tanpa mengira agama, bangsa dan negara. Yang kedua, semangat nasionalisme yang tinggi juga dapat menjamin keselamatan negara. Kuasa asing juang yang tinggi, kedaulatan negara akan terus terjamin. Buktinya, semasa pencerobohan di Lahad Datu, pasukan pertahanan negara tidak gentar melawan musuh negara. Mereka yang terkorban diangkat sebagai perwira atas keberanian mereka mempertahankan negara. Dengan semangat nasionalisme yang mantap, kedaulatan negara dapat dipertahankan. Yang terakhir, semangat nasionalisme juga dapat memupuk perasaan taat setia terhadap pemimpin dan negara. Ini dapat mengelakkan demonstrasi jalanan. Segala ketidakpuashati dapat disuarakan mengikut saluran yang betul. Rakyat dapat hidup dengan penuh harmoni tanpa memikirkan sentimen perkauman. Negara akan terus terjamin. Kestabilan politik juga dapat dikekalkan apabila pemimpin mentadbir negara dengan penuh tanggungjawab. Dan seterusnya adalah kes kajian lepas. Rumusan bagi semua artikel ini adalah pengkaji meneliti tentang kepentingan bahawa semangat nasionalisme perlu ada pada setiap individu utama di kalangan remaja supaya dapat menerapkan rasa cinta di dalam diri sendiri. Seterusnya, saya Nur Akila binti Baharudin akan menerangkan bab 3 iaitu metodologi kajian. Metodologi kajian terdiri daripada reka bentuk kajian, skop relokasi kajian serta kaedah pengumpulan data.
Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah reka bentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan ini ialah kajian yang menggunakan kaedah soal selidik kepada responden bagi menjawab objektif yang ditetapkan. Kaedah tinjauan ini dipilih atas dasar kerana ianya lebih efisien serta mudah untuk diedarkan kepada responden. Di samping itu, kaedah ini juga dipilih kerana kaedah pengumpulan datanya yang cepat dan maklumat yang dipungut secara terus daripada responden dalam masa yang singkat. Lokasi yang dipilih untuk menjalankan tinjauan ini ialah di UTHM Kampus Cawangan Pagoh, di mana respondennya terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi UTHM sendiri. Soal selidik yang diedarkan adalah disediakan dalam bentuk Google Form. Seterusnya, kaedah pengumpulan data. Kaedah ini seterusnya berjalan secara berprosedur ataupun berperingkat mengikut keperluan setiap tajuk. Kaedah yang digunakan ialah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah satu tindakan yang penting sebagai pendekatan teruji yang kemudiannya harus diaplikasikan dalam kajian yang dijalankan. Kaedah yang digunakan untuk kajian ini pula adalah kaedah soal selidik. Setelah kaedah pengumpulan data selesai, kaedah penganalisian data pula dijalankan. Ianya bertujuan merekod kesimpulan kajian dan untuk mencapai objektif kajian seperti yang telah disenaraikan. Untuk bab 4 iaitu dapatan dan hasil kajian, terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, tahap kefahaman pelajar FAS terhadap nasionalisme, bahagian C, persepsi pelajar tentang kepentingan semangat nasionalisme. Mengikut analisis soal selidik yang telah dijalankan dalam kalangan 37 orang pelajar FAS UTHM menunjukkan peratusan jantina perempuan adalah lebih tinggi iaitu 86.1% berbanding peratusan jantina lelaki sebanyak 13.9%. Analisis ini juga menunjukkan hanya bangsa Melayu, Cina dan India yang mengikuti soal selidik ini. Bangsa Melayu memperolehi peratusan penglibatan yang tertinggi iaitu sebanyak 88.9% berbanding India dan bangsa Cina. Secara keseluruhan, responden faham berkenaan nasionalisme dengan minimum keseluruhan sebanyak 3.2. Ini menunjukkan bahawa hampir kesemua responden dalam lingkungan faham mengenai nasionalisme. Responden faham semangat nasionalisme mampu mewujudkan sebuah negara yang rakyatnya bersatu padu mempunyai minimum 3.7. Item keempat memperolehi minimum 3.3 iaitu kedua tertinggi yang menunjukkan pelajar FAS UTHM memahami bahawa pernyataan ini benar. Seterusnya, pada minimum 2.9, responden faham mengenai nasionalisme merupakan perkara yang berbeza dengan patriotisme. Sama seperti item sebelum ini, dengan minimum yang sama iaitu 2.9, responden memahami di mana perbezaan pengetahuan mengenai nasionalisme adalah berbeza mengikut bangsa masing-masing. Walau bagaimanapun, dua item ini kurang difahami oleh responden. Item terakhir di mana minimum sebanyak 3.1 iaitu nasionalisme tidak merujuk kepada mana-mana parti politik menunjukkan bahawa lebih separuh daripada responden yang memahami item ini. Untuk bahagian B ini, item nombor 1 iaitu semangat nasionalisme mampu mewujudkan sebuah negara yang rakyatnya bersatu padu mempunyai responden yang paling ramai bersetuju iaitu sebanyak minimum 3.7. Manakala item nombor 2 dan item nombor 5 mempunyai peratusan responden yang bersetuju paling sedikit iaitu minimum sebanyak 2.90. Dapat disimpulkan kefahaman responden berada pada tahap yang baik. Namun diperhatikan terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian kerana terdapat sebahagian responden yang menunjukkan mereka tidak memahami berkenaan nasionalisme. Seterusnya, secara keseluruhan responden memberi persepsi tentang kepentingan semangat nasionalisme dengan sangat baik iaitu pada minimum 3.7. Ini menunjukkan bahawa hampir kesemua responden dalam lingkungan faham mengenai kepentingan nasionalisme. Item pertama iaitu pelajar merasakan bahawa kepentingan nasionalisme penting supaya tidak berlakunya perpecahan kaum mempunyai minimum 3.8. Seterusnya, pada minimum 3.8 juga, responden merasakan bahawa kepentingan nasionalisme dapat membentuk hubungan yang sihat dan harmoni antara individu dan masyarakat. Walau bagaimanapun, satu item ini kurang difahami oleh responden iaitu responden merasakan ia dapat menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari rakyat kepada pemerintah iaitu dengan minimum 3.4. Justru responden seterusnya merasakan bahawa dengan adanya kepentingan nasionalisme mampu menimbulkan semangat rela berkorban demi tanah air dan bangsa dengan minimum 3.6. Item terakhir di mana minimum sebanyak 3.7, responden merasakan bahawa setiap remaja akan berbangga dan bersyukur terhadap negara Malaysia. Untuk bahagian C,
Responden yang paling banyak bersetuju adalah di item pertama dan kedua, iaitu sebanyak minimum 3.8. Manakala item ketiga, iaitu saya merasakan ia dapat menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan daripada rakyat kepada pemerintah, mempunyai responden yang bersetuju paling sedikit, iaitu minimum 3.4. Dapat disimpulkan bahawa persepsi responden tentang kepentingan semangat nasionalisme berada pada tahap yang sangat baik. Minimum keseluruhan menunjukkan kesemua responden memberikan persepsi tentang kepentingan semangat nasionalisme yang positif dan berguna kepada remaja di Malaysia. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan bab 5. Kita akan lihat isu dari sudut objektif yang pertama, iaitu kefahaman pelajar FAS UiTHM terhadap nasionalisme. Nasionalisme adalah gerakan mencipta masyarakat yang lebih terbuka untuk mendapatkan kebahagiaan perseorangan bagi menjamin kemerdekaan warga negara dan membebaskan akal fikiran. Dalam erti kata lain, nasionalisme ini merupakan satu semangat yang melahirkan sifat bersatu padu, terutamanya di kalangan rakyat yang pernah dijajah. Namun, kita dapat melihat kurangnya semangat nasionalisme dalam kalangan remaja, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang merupakan peneraju generasi mendatang. Buktinya, Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir telah melakukan satu kajian bagi melihat dan mendalami sejauh manakah tahap nasionalisme dalam kalangan belia Malaysia. Malangnya, dapatan daripada kajian itu sangat mengecewakan hingga timbul persoalan masih wujudkah lagi kemerdekaan di masa 50 tahun yang akan datang ini. Anak muda sekarang lebih mudah terpengaruh dengan perilaku negatif sehingga leka dalam menghayati semangat patriotik. Contohnya, rusuhan atau perhimpunan bantahan yang diadakan Julai tahun lalu di KL. Ia telah dijalankan oleh belia dalam lingkungan 18 tahun hingga 26 tahun. Baiklah, implikasi dari isu ini, kita tahu dan jelas akan nasionalisme ini perlu dipupuk dan dihayati. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang terlalu mementingkan kerjaya menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara-perkara lain. Mereka tidak menitik beratkan semangat nasionalisme dalam kehidupan dan menganggap ianya satu perkara remeh. Golongan remaja tiada perasaan cinta akan negara kerana tidak disemai dengan nilai-nilai patriotisme dan semangat nasionalisme. Cadangan kami bagi usaha memupuk dan menghayati semangat nasionalisme di kalangan pelajar adalah mendalami subjek sejarah secara meluas. Seperti di UiTHM, kita ada subjek umum kenegaraan dan sebagainya. Selain itu, beberapa pihak penting boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat memupuk nasionalisme dalam generasi muda. Contohnya, Kementerian Pelajaran Malaysia boleh mengadakan aktiviti sajak bertemakan cinta Malaysia yang diwajibkan bagi setiap universiti, atau mengadakan sukaneka yang melibatkan mahasiswa-mahasiswi terdiri daripada berbilang kaum. Seterusnya, isu berdasarkan objektif kedua, yakni persepsi pelajar Fakulti FAS UiTHM mengenai kepentingan semangat nasionalisme di kalangan remaja. Meskipun negara kita terlihat aman damai dengan terlahirnya kebudayaan dari kaum yang pelbagai, semangat perkauman yang kian menjadi satu jihad sesetengah individu telah menimbulkan sikap prejudis antara kaum, dan ini memberi kesan negatif pada pemikiran belia di Malaysia. Sikap generasi muda kini lebih mengagungkan ideologi barat, menyebabkan mereka lebih menitik beratkan isu luar negara dan mengabaikan perasaan cinta akan negara. Ini menyebabkan ada di kalangan remaja yang tidak hormat akan kedaulatan negara. Sebagai contoh, ada remaja yang mempermainkan lagu Negaraku dan dengan beraninya memijak bendera Malaysia, iaitu jalur gemilang. Melalui isu ini, antara kepentingan semangat nasionalisme adalah negara tidak akan dijajah oleh negara asing, kedaulatan sesebuah negara dapat dikekalkan, perpaduan dalam kalangan masyarakat akan menjadi kukuh dan ekonomi negara akan membangun dan maju. Dek kerana kurangnya penghayatan ilmu sejarah, cadangan kami adalah pelajar perlulah didedahkan kepada sebab-sebab mengapa sejarah dan nasionalisme itu amat penting kepada negara. Baiklah, bagi kesimpulan pula adalah mempunyai 3 perkara penting, iaitu penerapan semangat nasionalisme yang konsisten supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Kedua, bagaimana mencurah air ke daun keladi ni seperti mana apabila mereka besar mereka tidak akan mahu mendengar kata, iaitu seperti jika orang besar bercerita pasal nasionalisme pun diorang tidak akan mahu mendengar. Dan seterusnya, bekerjasama untuk membimbing serta mendedahkan kepada para remaja terhadap semangat nasionalisme. Seperti kerajaan perlu mengambil tindakan, ibu bapa serta yang orang lain.